Baiklah. Sekejap saya tengok meter audio 3 bar. Okey, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kita mulakan Boleh dengar kan? Zudi? Oh, baru kita start. Okey, salam puasa, salam Ramadan. Apa khabar semua? Baju zaman, mantap. Alright. Buat video macam Zuli, video pendek. Alah. Biarlah Zuli buat. Zuli guna OBS tu. Dia ada main-main tu. Gunalah OBS juga. Nanti kita buat. Okey, nak video pula Fazli. Waalaikumsalam. Mantap. Biarlah nanti SM pun akan ada keluarkan video juga. Ada buat video. Nanti kita tengoklah macam mana. Okey, baiklah kita mulakan dahulu sesi webinar pukul berapa ni Pukul 12.30 kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, apa khabar? Macam mana minggu lepas? Mantap? Okey. Sebelum kita masuk kepada cerita market, saya nak tak apa, kita masuk cerita market dulu. Nanti saya akan sharekan satu benda yang saya baru figure out yang agak mantap juga. Maksudnya korang kan ada sebulan kan trading. Hari kita trade sebulan. Seminggu ada 5 hari. Ada tak korang pernah buat minggu mana yang paling mantap di alam semesta? Memang masuk cun. Pernah tak buat? Nanti saya akan ceritakan daripada kita rekodkan data daripada bulan 10 sampailah bulan 4 ni, kita tengok pada minggu mana yang perform gila, pada minggu mana yang teruk gila. Okey? Nanti sekejap lagi nanti kita akan masukkan yang benda tu. Agak mantap jugalah. Saya baru explore benda tu. Baru buat dia satu numbers juga, satu numbers yang saya nak tengok. Okey, pada hari ni kita lihat sekarang pukul apa? 12.30. Waktu Asia ni kita ada beberapa bank yang tutup seperti China. Mana saya punya mouse Okey. Kita ada Jepun, China yang tutup pada hari ni, yang bercuti. Dan kita lihat pada sesi Asia ni dah ada pergerakan yang wow. Maksudnya ada pergerakan yang agak menarik juga, agak besar juga, yang boleh trigger notification untuk New Zealand, untuk NU saya. Okey, pergerakan 0.49, 0.2 untuk hari ni. Bermaksud apa yang kita nampak pada waktu Asia ni? JPY kukuh, USD kukuh, diikuti dengan Kanada disebabkan harga minyak yang maksudnya dah jumpa lantai, maksudnya bawah dah ada, sekarang menuju naik. Okey. Dan ada beberapa cerita yang menarik, dari salah satunya adalah kebanyakan negara-negara yang dah start melonggarkan diorang punya lockdown. Okey, seperti Malaysia, seperti Itali, Perancis, UK yang kemungkinan besar diorang nak open balik diorang punya ekonomi. US yang tak sabar nak buka diorang punya ekonomi. Okey, itu adalah benda-benda yang nampak positif. Walaupun ada lagi yang kena jangkitan, tapi diorang kata mungkin mengamalkan penjarakan sosial ataupun jaga jarak, tangan sentiasa basuh dan macam-macam SOP ada orang gunakan untuk diorang open balik ekonomi. Sebab daripada apa yang contoh kalau Malaysia yang Muhyiddin cakap, satu hari kalau Malaysia tutup bersamaan hampir 3 bilion. Okey, satu hari income negara rugi sebanyak 3 bilion. So itulah yang diorang terpaksa buka juga ekonomi. Kalau dia kata betul-betul lockdown lagi, maksudnya PKP macam biasa, kita kemungkinan akan rugi sebanyak sehingga 100 bilion sepanjang 2 bulan tempoh ni So tu yang dia mengamalkan konsep masih PKP tapi dalam keadaan yang jaga
macam-macam pantang larang dia. Alright, minggu terakhir ke? Apa minggu terakhir? Data. Nanti kita tengok Selamat salam sejahtera Mahidul Alam. Okey, baik, kita tunggu perkongsian menarik. AJ, NJ, EJ, CJ. Apa taknya kalau tabung banyak bocor? Okey, alright. Betul lah, banyak reserve yang dipakai kalau masih lagi tutup ekonomi, so dia buka ekonomi. Okey, tetapi cerita pasal ekonomi tu, kita lihat kepada Trump. Trump dia dah buat perangai balik dia senang dia. Dia memberitahu dia tak puas hati dengan China. Cara China mengatasi coronavirus ni dia tak puas hati dengan tersebar satu dunia dan menyebabkan negara-negara lain semua sekali terjejas. So dia kata teruklah cara China uruskan mengekang virus tu daripada menular, dan senang cerita kita kenakan tarif je lah. Itu je. Okay, so sentimen pada ketika ni agak negatif sikit pada pagi ni disebabkan isu tu. Ketegangan antara US dan China menyebabkan sentimen pasaran, walaupun cerita pasal COVID yang dah start moderate ataupun dah start slow down, ekonomi banyak nak buka, itu benda bagus tau. Tapi sebab Trump tak puas hati dengan China, dia kata mungkin kenakan tarif. Okay, itu yang menyebabkan beberapa currency seperti JPY, USD mendapat pilihan pada ketika pagi ni. Okay, pada sebelah Asia ni. Senang ke? Tak puas hati orang tu uruskan benda tu, tarif je lah. So benda tu lah yang agak dahsyat juga pada weekend ni tu antara cerita yang terbaru lah daripada, kalau boleh update dekat Forex Live. Semua sekali fokus kepada cerita pasal tarif. Ketegangan dah ada. Okay, hint dah ada. Tapi kita tengok macam mana Trump nak deliver ataupun apa dia orang nak buat ataupun Trump nak buat. Betul-betul kenakan tarif ke apa? Dah lah tengah kalau kenakan tarif, sak kot. Dah lah ekonomi tengah terjejas teruk dengan COVID. Alih-alih dia nak kenakan tarif. So mungkin agak teruk jugalah. Okay. Ni cerita pasal tu. Boleh buka dekat sini, baca pasal rap pada Asia Session. Okay, cerita pasal Trump. Trump tak puas hati dengan China. Senang je. Tak puas hati, kenakan tarif lah. Uncle yang utara tu dah bangun dah. Dia kacau Huawei lagi. Tak tahulah Trump, senang cerita lah. US punya ekonomi terjejas teruk Dan pada minggu ni korang ingat minggu pertama Mei yang akan ada data pekerjaan untuk NFP, non-farm payroll, yang dijangka rekod dunia, rekod sejak 1930. Okey, 1930 apa yang berlaku? Siapa dapat tahu? 1930. Apa yang berlaku dekat ekonomi dunia? Great Recession. Bukan. Great Depression. Okey? Tu masa tu orang menganggur gila-gila, orang maksudnya macam ni tau. Masa Great Depression, apa yang saya baca, harga naik, harga pasaran saham naik, apa benda semua naik, tapi untuk pekerjaan semua sekali kurang. Tu yang nampak macam pelik. Okey, depression, ramai yang menganggur. Yang ini kalau dia pecah data ni, kalau dia rekod ni pecah, maksudnya lebih rendah daripada ni, bermaksud lebih rendah daripada tahun 1930. Okey, ni rekod. Jauh tu. 21,700 ke 21,000. Gila, babe. Bukan kaleng-kaleng orang kata. Bukan biasa-biasa. Kanada pun angka semua tak normal ni. Kemungkinan tu ada sebab Warren Buffett pun ada bagi tahu, kita punya kejatuhan kali ni, cerita pasal recession kali ni, dia pun benda yang agak baru pada dia. Dia tak tahu apa benda yang nak buat. Okay? Dia bukan cerita pasal ekonomi, dia cerita pasal nyawa. Macam mana nak settlekan ataupun nak melabur ketika ini. Agak pening juga. Trader forex pening tak? Trader forex kita dua hala. Kita paling kita update cerita market je lah. Kita update cerita market, tengok price action, masuk. Sebab kita trader. Itu je. Tengok structure apa yang kita nak. Masuknya short USD. Short USD? Tak tahulah. Kalau tengok daripada pasaran sekarang,
sentimen negatif. USD JPY dalam keadaan beat lah, maksudnya dalam keadaan kukuh pada ketika ni tu kan. Okey, ni untuk pagi ni, untuk hari ni New Zealand paling lemah, diikuti Euro, AUD, GBP, senang cerita lah sentimen yang negatif, itulah currency yang kukuh. Seperti JPY, USD, CHF. Kanada disebabkan improvement daripada harga minyak. Okey. Harga minyak meningkat naik, so dalam keadaan yang bagus, tu yang kita nampak wow untuk Kanada. Adakah minyak bottom? Korang boleh update nanti 19 ke 20 hari bulan. Zuli hari tu dah ada bagi kan, dah share kan expiry contract untuk ni lah global punya. Waktu bila contract expired. Untuk Mei dan juga ni korang boleh tengok untuk Jun punya contract. Sekarang Jun kita trade Jun. Untuk Jun punya contract 19 ke 20 hari bulan nanti. Ada tak ke mana? Siapa yang nak pegang? Kalau ekonomi jahanam lagi, mungkin negatif lagi kot harga minyak. Okey? Tapi setakat ni dah nampak supported lah. Maksudnya harga minyak dah ada bottom. Dah ada dasar lah. Kemungkinan boleh naik tu ada. USD dynamic. Jadi time non-farm payroll nanti naik ataupun turun untuk Euro USD. Untuk Euro USD. Non-farm payroll hari Jumaat. Okey, siapa option macam ni besar. Okey. Badiu Zaman. Untuk NFP kita sekarang dah jarang tau, untuk market sekarang dah jarang. Maksudnya kalau dulu siapa pernah trade pada tahun ni 2020, 2016 ke bawah. Tahun 2014, 2015, 2016 ke atas dah kurang. 2016 ke bawah. Kalau NFP 150 pip ke 200 pip dalam masa kurang setengah jam, itu memang selalu berlaku. Okay, that's why kadang-kadang ada siap kali NFP dia penuh screenshot dekat Facebook. Okay, jackpot. Masuk 100, cuci 500,000. Okay, so banyak kali boleh jackpot. Tapi pada ketika ni orang dah trade. Maksudnya nak trade NFP dia orang dah trade daripada sekarang. Dah ke arah tu. Apa yang market jangkakan pada NFP kali ni adalah angka yang break 1930 punya angka. So orang dah trade ke arah tu. Okay, dah try pricing in ke arah tu dulu. Menunjukkan apa? Mungkin tak ada pergerakan pada waktu news ni. Sebab apa? Market dah trade dulu, dah jalan dulu. Okay, antara dia kuat lemah tu kita tak tahu mana ke arah, apa yang market digest untuk NFP ni. Okay, ke arah tu tak tahulah sama ada USD kukuh ataupun lemah. Sebab kalau berdasarkan sentimen semasa adalah market tengah tengok kepada cerita perang dingin antara US dengan China. Okay, cerita COVID masih lagi ada. Tapi sebab isu utama sekarang, Trump dah teaser pasal tarif-tarif ni semua. Dah lah tengah cerita pasal COVID, alih-alih dia cerita pasal tarif. So benda tu negatif. Okay, tu kita nampak USD, JPY kukuh. Beli minyak dapat duit. Belilah. Waalaikumsalam, Bat. Tahun 2014. Betul, Bat? Meriah. Okay, ni ada trader, ada rakan trader. Trade daripada tu. Saya trade 2012. Okay, 2013. Rasa NFP orang cakap tak payahlah trade. Tapi sebab pergerakan seminit, 2 minit bukan seminit lah. Berapa saat tu, pum, meletup naik ke atas, turun ke bawah dengan keadaan laju. 100 pip, 200 pip sekejap ke? Sekarang kalau trade NFP, ini NFP ke apa ni? Nak sampai 15 pip, 30 pip sendu. Boring ke? Apa pasal macam market tak bergerak? Rosak ke market ni? Tengok chat kau kejap. Macam tak gerak. So itu sekarang. Market dah price in. Dah gerak dulu. Faham Badiu Zaman? Dia jalan dulu. Okay? Ke arah cerita ataupun news tu, market dah jalan dulu. Itu yang berlaku sekarang. NFP lemau. NFP sekarang, betul. Kurang. Dia nak bergerak lah. Macam tak nak je. Tu yang berlaku. Okay? Tu untuk cerita pada ni Badiu Zaman. Tak apa. Boleh dah. Yang sebenarnya kita ada satu lagi. Kalau boleh buka dekat
trading ekonomik. Tu lebih detail lah. Banyak data-data yang kita boleh boleh tengok kat dalam tu. Yang ni dekat economic calendar paling mudah yang kita boleh gunakan dekat yang ni lah. Forex Factory. Paling mudah. Okay. Paling mudah. Semua ada. Ada yang kuning, oren. Baca je lah tu kuning, oren. Yang penting itu yang kita faham dulu. Okay, sebab dia ada maksud di sebalik dia. Kenapa kadang-kadang ni news kuning je tapi bergerak gila, babe. News merah tapi lah macam ni je kau gerak. Okay, dia ada maksud daripada sebalik tu. Cerita dia. Okay, sebab kita punya kelas, kita punya webinar kelas 12.30. So try baca ni dekat Forex Live. Ni. Ni adalah waktu macam saya trade lah ni. SOP dia sama. Waktu Asia saya tak masuk. Lepas tu pukul 11.30, pukul 12 baca Forex Live, baca rap dia, cerita pasal apa. Baca lah. Baca point ni, point-point. Yang ini dia punya karangan. Okay, kesimpulan dia. Korang kan suka baca kesimpulan dia. Bacalah kesimpulan. Baca ke. Okay. So boleh tengok kat sini apa cerita dia. Senang cerita pasal trade war lah. Trump war. Dia bukan trade war Trump war of wood against China. Tu je cerita dia. Okay. Ni untuk untuk Asia, New Zealand paling lemah, Euro, AUD, GBP tu merupakan currency paling lemah, JPY, USD supported kukuh. Okay, sekarang ni kita lihat kepada rebalancing yang di-sharekan oleh Bat. Abang Bat kita daripada Pahang. Okay, thank you Bat. Saya pun buat tiru macam Bat buat. Okay, cuma saya tak letakkan Fibo time. Fibo time apa benda yang tu? Saya gunakan period separator terus. Okay, period separator masukkan dekat mana ni? Setting on time zone. Letak time zone. So ada time zone. So kat situlah. Starting letakkan di sebelah kiri sekali. So kita tengok. Buka 15 minit tengok. Untuk harian. Okay. So tengok pada hari ni JPY saya letak sebelah belakang sebab semua sekali pair JPY dia duduk belakang. Okay. Untuk sesi Asia ni kita nampak semua sekali JPY dia dalam keadaan menurun. Tetapi sekarang pukul 12.47 ada nampak lekuk ni. So nampak lekuk dia ke atas. Kemungkinan tu ada untuk apa? Untuk dia naik sedikit menjelang Euro session. Okey? Tapi kalau contoh dia macam ni. Macam untuk USD kukuh tetapi lemah lawan dengan JPY. Tetapi lawan dengan currency lain sama sekali kukuh. USD saya letak sebelah depan. Okey? Semua sekali kukuh. Ni tengok ni. Semua sekali dia dalam keadaan ke atas kecuali dengan JPY. Dan start dia sideways. Dia ke kanan menjelang Euro session. Yang ini dia start mendongak. Untuk JPY dia start mendongak. Yang ini start dia sideways. Okey? Untuk indeks pula dia dalam keadaan sideways dia. Tak ke mana-mana. Cuma Hang Seng. Okey, dalam jatuh 4.85. Okey, untuk yang lain sama sekali jatuh sedikit. Tetapi dia dalam keadaan sideways. Untuk semasa indeks sideways, JPY dalam keadaan kukuh, USD kukuh tapi dengan JPY dia kalah. Untuk komoditi pula jatuh, turun sedikit harga minyak. Okey, berapa turun dia? Kejap saya buka kontrak untuk Jun. Kita buka 1 hour. Harga 20 bermain dekat tu lebih kurang $1 dia turun. Daripada 20 dia turun $1, sekarang 18.87. Tu untuk semasa harga minyak $1 pun dekat berapa persen tadi? 4%. 4% lah kejatuhan untuk semasa harga minyak. Salam, apa pendapat tuan tentang guna EA? Okey, kejap saya jawab. Cantik. Bat, cantik. Macam mana set time zone? Dekat sini. Dekat sini. Sebelum tu synchronize kan. Okey, Bat, aku tambah sikit kat sini dekat dalam group siapa nama penuh dia? Badri ada sharekan tentang PDF. Macam mana nak buatkan benda Allah ni. Okey, rebalancing chart ni. Saya padam ni. Rebalancing chart ni.
Dia ada buat satu persatu, dia lukis kan. Korang boleh lah pakai. Okay, lepas tu tapi dia gunakan time zone. Maksudnya setiap pukul 8, setiap pukul 5 setiap pukul 5 dia ada letak satu period separator. Yang ni saya setkan terus guna apa orang kata, gunakan time zone. Ni waktu Malaysia dia dah setkan, maksudnya pukul 8. 8 dia buka. Ni kita boleh buka time period. Time period dia. Period separator. Time zone. Ni. Time zone. Ni. On dia. Session break. Saya gunakan Malaysia punya. Okay. So ada kat situ. Alright. Boleh? Ni. Boleh pakai. Okay. Pada minggu lepas, chart kita ada. Untuk minggu lepas, ada satu pair kena stop loss. Itulah kita entry. Kita tunggu dekat satu. Tapi dia pergi rupanya dekat next resistance. Okay. Kita punya stop loss pula kat sini. Selalu rajin letak stop loss atas ni. Tapi kali ni kita letak stop loss rapat. So kenalah. Kalau kita tunggu kat atas ni, insya-Allah perfect. Cantik. Okay. Ni kita tunggu, kita tarik. Ingatkan dia betul-betul sampai dekat satu je kat sini. Rupanya dia pergi dekat level 2 point atas ni something. Dekat resistance next. Okay. Tu je. So lepas tu baru dia turun. Tak apalah. So kita kena stop loss satu. Dan ada 2-3 position lagi yang mantap. Yang ni tak ada position. Dia dah turun, baru naik pada ketika ni. Naik tegak Euro cerita pasal polisi dia. Ni pun tak ada sebab dia dah turun. Kita target sampai sini dia naik dulu. Tapi dia turun dan dia naik spike gitu. So kita tak ada position untuk GBP AUD. Okay, kita ada apa ni, GBP USD. Ke next level 1.2 sampai ke level 2. Okay, kita target sampai ke sini ABC kita. Kenapa tak lengkap punya elite wave? Saya tak menggunakan elite wave lengkap untuk ni sebab method kita yang ni. Kita tetap gunakan yang ini, trading flow untuk ringko kita. Cari apa nak buy, apa nak sell, cari pair, draw support resistance. Dan kita hanya filter sebab kebanyakan pattern kita entry berdasarkan retracement ataupun dia buat full correction baru kita cari peluang untuk entry. Faham? So yang ini kita buat carilah full correction. Untuk ni A, B, C. Ni dah mantap Cuma C dia kat atas ni rupanya. Okay. C dia kat atas. Tapi kita entry kat sini dan kita dah markingkan dah. Kita punya stop loss ikutkan cantik atas daripada sini. Tu sepatutnya yang untuk kita EU kita letak macam ni lah. Tapi GBP USD kita entry di sini, price spike ke atas dan dia turun balik dan ditutup dalam keadaan yang positif. Okay, dan hasilnya ada beberapa pair lagi. Ni GBP JPY antara yang paling mantap. Kita masuk dekat 2.618 di resistance ni kita buat resistance kita kat sini 3. Yang ni 3, tak sampai 3. Kat resistance betul-betul cocok resistance, dia sambung turun. Okay. Ni untuk GBP JPY dan CAD JPY yang kita tunjukkan contoh hari Khamis ngam-ngam kat atas ni. CAD JPY siapa ada follow memang perfect lah. Okay, pattern pun cantik, semua sekali cantik. Break even yang ni kita buat untuk pengurusan kan. Dia turun break terus sampai ke bawah. Okay, target kita ke mana? Itu target besar lah. Target kita tak ada yang kecil yang untuk yang ni. Ni target dia mungkin jatuh jauh lagi untuk turun. Tapi sebab hari Jumaat malam kita close position, so kita close di bawah sini. Semalam kita tutup di sini. Okay. Dan apa lagi? Tu CAD JPY. Dan kita dapatlah result dia. Result kita rekodkan kat sini. Okay, thanks. Partial close. Dah hard exit hari Jumaat. Okay. Alright. Ni result kita pada minggu lepas. Kita dapat ini hasil dia untuk minggu pertama bulan Mei. Okay. Minggu pertama bulan Mei. Kita ada semua sekali position sell. CAD JPY, GBP USD, Euro USD, GBP JPY. Kita ada satu kena stop loss. Kita rugi negatif 1. Okay. Maksudnya 1R kita rugi. Dan yang lain semua sekali dalam keadaan ditutup dalam keadaan positif. Keseluruhan ekspektansi pada hari Jumaat adalah 0.3. Okay, so kita rekodkan 0.3. Jatuhlah daripada minggu keempat jatuh dan
Minggu pertama kat sini. Okey. 0.3 drop. Dan kita punya performance ekspektasi kita pada by week adalah 0.61. Buy position untuk satu position, kalau kita masuk $100 kemungkinan dapat $62. Kalau kita masuk $10 kemungkinan dapat adalah $6.2. Okey? Faham? Tu kita punya kemungkinan dapat berdasarkan prestasi sistem kita semasa. Okey. Sekarang saya nak sharekan benda ni. Ini adalah magic numbers. Okey? Saya ada trigger. Ada satu pattern yang kita boleh siasat ataupun kita boleh check adalah pattern yang ini. Setiap minggu. Okey? Minggu pertama, minggu kedua trading, minggu ketiga trading, minggu keempat trading. Okey, kita boleh nampak kat sini pattern dia. Minggu pertama trading kita okey, baru ada 7 minggu sebab daripada bulan 10. 0.45. Kalau kita trade pada minggu pertama, kemungkinan besar kita dapat 0.45. Okey, minggu pertama punya hasil ni berdasarkan daripada 7 data. Okey, 7 set data, kita dapat kemungkinan 7 dan winning rate kita 67%. Okey. Kejap. Ni kena tambah. Ada naik 5. Ni 7. Okey, 71%. Alright. Ni 71% untuk minggu pertama. Minggu kedua rupanya yang banyak tarik kita punya profit. Kita punya performance drop teruk pada minggu ni. Minggu kedua. Okey? Minggu ni lah. Kita sekarang masuk minggu kedua, bulan apa orang kata? Bulan Mei week 2. Inilah minggu yang paling banyak tarik kita punya profit pada minggu ni. Ni buat sendiri. But Zuli dia fokus kepada dia punya outlook dia. Yang aku buat yang bahagian ni. Bahagian performance. Rekodkan satu persatu, bahagian magic numbers lah. Kita kena tahu magic numbers kita kan. So bahagian ni lah. Ni mesti kita kena tahu So untuk sekarang kita nampak lah body kat mana. Kita punya punca kat mana? Minggu kedua. Minggu kedua sway. Okay. Minggu ketiga 1.38. Kalau kita full margin minggu ketiga memang cut. Setakat ni winning rate minggu ketiga 100%. Okay. Dan minggu keempat 0.57. So berdasarkan daripada data ni kita tahu apa contoh. Apa strategi yang korang boleh pakai. Okay, let's say kita tengok benchmark kita anggaplah 0.5 tu. 0.5 sebagai kita punya paling low. Okay, 0.5. Sekarang kita 0.61 kan. Alright. 0.5. Kalau ekspektasi 0.5. So, strategi yang kita boleh pakai minggu pertama mungkin ni 0.45 je. Kita kalau entry selalunya kita entry $10 kan. 10 USD contoh kita entry 10 USD. Okey, tetapi mungkin minggu pertama kita boleh entry 7.5 USD. Okey, boleh? 7.5 USD saja. Risk yang kita ambil. Contoh, per risk kita ambil 7.5 USD. Minggu kedua kita boleh ambil ataupun kita tak payah trade langsung minggu kedua. Okey. Berdasarkan ni, minggu kedua kita berdasarkan ni performance dia. Performance dia minggu kedua senang cerita lah. Minggu kedua kalau boleh, kalau nak masuk juga, masuk. Nak masuk ke? 0.07 babe. Ini buang duit ni. Nak invest pun lah. Macam tak nak invest ni. Okey, ni minggu kedua korang decide sendiri. Minggu ketiga mungkin korang boleh ambil full. Okey, 10 USD. Okey. Ataupun korang boleh ambil portion yang minggu kedua ni. Boleh masuk 20 USD. Double. Sebab apa? Kita ambil yang portion yang ini. Okey, dan minggu ketiga kita boleh pakai 10 USD seperti biasa. Faham Sebab ini performance nampak ni. Fail ni. 0.07. Kalau kita letak duit, kita tak buat duit. Faham? Kita letak duit macam break even dia. Penat minggu kedua. Kalau nak cuti pun tak ada masalah. Berdasarkan data kita. Okey?
Ada group signal tak SM ni? Byte ada group signal tak? Badri? Byte ada masuk dekat group Byte, minta Byte signal. SM tak ada bagi signal cuma kalau buka dekat SM punya website, dia ada bagi trade idea. Miki Leh, SM punya website rasanya ada bagi trade idea. Boleh pula. Boleh share. Kejap saya buka. Boleh tak share? Sekejap saya bagi handout. iCloud Drive. Kejap dah save belum? Rasa dah save. Okey dah Sekejap saya bagi kat handout. Korang boleh ambil kat handout. Expectancy yang betul. Ambil kat handout ada tambahan. Korang edit lah main-main kat situ. Tinggal masukkan data. Saya trade 4 kali. Maksudnya berdasarkan performance, berdasarkan data ni, saya hanya trade 4 kali 1 minggu, 4 position 1 minggu. Tu berdasarkan data ni lah. Okay, kalau korang nak trade lebih, korang tambahlah ni kat sini, tambah lagi bawah. Kelas ni pasal psikologi. Betul. Lepas ni kita masuk slide. Okay, Miki Leh. Tak ada. Trade idea SM. Miki Leh suruh masuk slide. Okay, sekejap lagi kita akan masuk slide untuk psikologi. Alright, sebab ada berdasarkan slide kita ada 17 slide. Okay, Miki Leh, sekejap lagi kita masuk. Ni kita cerita pasal magic number. Korang kalau nak sukses, nak berjaya, Miki Leh, hint dia tahu magic number korang. Betul, ni cerita sembang masjid ni, sembang serius ni. Okay, sembang betul ni. Korang kena tahu apa expectancy, letak 10 berapa korang akan dapat. Tu mesti kena tahu. Berapa winning percentage? Kalau trade, berapa kali loss streak? Okay, losing streak berapa? Berapa minggu berturut-turut? Tu yang korang kena tahu. Yang ini berdasarkan losing streak kita 2 minggu berturut-turut kita rugi. Yang ni. Tengok 2 kali. 2 kali. So kalau kita tahu kita punya performance 2 kali berturut-turut, emosi terganggu tak? 2 kali standard aku pun pernah rugi 2 kali berturut-turut, 2 minggu berturut-turut rugi. So kita relax, maintain lagi. Kalau masuk 3 kali, apa pasal boleh sampai 3 kali? Baru kita boleh trigger. Okay? Faham? Tu dia. Masuk 10, cuci 1000. Boleh. Faham tu yang kita kena tahu. Seminggu berapa position. Ini semua sekali numbers. Kita kena tahu. Alright? Baiklah. Tak ada apa-apa soalan sebelum kita masuk? Tak apa, nanti kita masuk dulu sebab ada yang request masuk slide dulu. Lepas ni baru last sekali baru kita masuk apa minggu ni nak buy, apa minggu ni kita nak sell. Okay? Jom. Kita masuk slide. Topik hari ini adalah berkenaan dengan trader psikologi. Kita nak masuk emosi dalam dagangan. Okay? Ni part yang paling penting lah. Emosi. Sebenarnya, sebelum tu. Tadi ada tanya pasal EA. Siapa tanya tadi? Dia tanya, kalau kita gunakan robot ataupun expert advisor, berdosa ke tak? Bagus ke tak? Ada siapa-siapa nak sharekan pendapat? But, ada nak sharekan pendapat? Ada siapa-siapa yang ada pengalaman menggunakan EA? Ada siapa-siapa nak share? Apa pendapat korang menggunakan EA? Sebab kita dengar daripada rakan-rakan dulu. Lepas tu baru saya akan bagi pendapat. Hati lebih tenang. Okey, guna EA hati lebih tenang. Okey. Alright, lagi ada. Kos EA besar sikit. Selagi R multiple bagus, bagi duit, jalan je. Okey, kena ada VPS. Okey, betul. Alright, lagi. Ada pro and cons kalau cerita daripada segi trading, senang cerita. Siapa yang tanya pasal EA tadi? EA kita bagi nama dia EA sebab dia boleh trade sendiri dan dia boleh tak menggunakan emosi. Okay? That's why kita menggunakan EA. Berdosa ke tak? Tak ada masalah. Selagi EA tu buat duit, selagi mantap, buat duit, senang cerita buat duit, selagi benda tu buat duit, letakkan dia, pakai dia. Tak ada masalah. Selagi dia buat duit, kita pakai. Kalau contohnya dia dah tak buat duit, jangan pakai. Okay? Tak ada masalah nak pakai.
Sebab apa? SOP yang kita buat pun sama juga macam robot juga. Kita pilih apa pair, kita nak trade apa, semua sekali kita setkan. Dan kita buat flow. Tengok ni flow. Satu persatu bit. Apa nak buy, apa nak sell. Cari pair. Lukiskan support resistance. Tunggu dekat mana kita masuk. Tengok price action. Entry. Kalau EA, dia tolong dia buat benda ni. Step ni semua sekali dia buat. Cuma what to buy, what to sell, ini kita tolong bagikan. Okay. Dia tolong lukiskan support resistance, nak entry kat mana, semua dia tolong buatkan. So senang kerja. Tapi kalau dia masih buat duit, pakai. Kalau dia tak buat duit, jangan pakai. Okay. Kalau dia tak buat duit, jangan pakai. Jangan letak duit kat dia. Macam tadi, minggu kedua, minggu ni. Keparit. Jangan pakai. Jangan letak duit banyak kat dia. Kalau nak pakai pun tak ada masalah. Tapi kita dah tahu minggu kedua tu tak buat duit. Contohlah ASB tak bagi dividen. Korang rasa korang nak simpan tak dekat ASB? Tu soalan dia. EA ada limit tapi tak pandai baca fundamental news. Miki, EA ni dia tak ada perasaan, dia tak ada otak dan dia suka hati mak bapak dia je. Dia cukup SOP, dia entry. Dia tak kisah Trump tweet ke apa benda ke, dia tak kisah. So tak payah cerita pasal fundamental apa benda semua. Dia langgar je. Itu EA. Adakah kita nak gunakan method tu? Tu terpulang. EA bukan dynamic. Guna EA macam gamble. Pendapat saya gunakan EA macam gamble je. Tak sebab macam gini EA saya boleh bagi dia, maksudnya bagus dia tak gunakan emosi. Tapi tolong jangan gunakan EA yang simpan parasit, simpan floating, jahanam. Selagi EA tu buat duit, pakai. EA tu tak buat duit, jangan pakai. Uninstall dia. Boleh recommend mana broker, mana EA yang bagus? EA yang bagus, saya tak ada pakai EA orang. Saya buat EA sendiri, saya pantau sendiri dan saya pakai DPair sendiri dan flow saya buat sendiri. Okay. Saya ada buat juga EA buat sendiri. Tapi bukan untuk komersial. Untuk pakai sendiri. Tapi waktu sekarang saya tak pakai. Sebab dah guna MacBook ni, nak subscribe VPS. Sebab EA tu dia tak user friendly dan banyak, bukan commercialize bukan untuk komersial. Untuk sendiri punya run. Gunakan laptop sendiri untuk tu. So saya tak pakailah. Sebab dia guna data banyak sangat. Tu tak guna. Market berubah habis juga kalau robot tu biol. Tak tahu EA tu okey ke tak. Trading flow tak update lagi complete correction pattern. Betul. Korang update sendiri Ni saya nak flow chart. Ni yang saya nak flow chart. Bukan gamble. Sebab kita dah automation rule and trade. Betul Bat? Untuk EA bukan gamble. Dia kita bagi automatic. Dia satu-satu. Tak. Kita bagi rukut. Bagi step. SOP dia. Kau kena buat macam ni. Robot hanya ikut je. Tu je. EA yang bagi buat duit. Keyword dia MacBook. Tu dia. Boleh pakai je lah EA mana yang kita rasa bagus, boleh buat duit, pakai. Tak ada masalah. EA bagus, zero psikologi. Tetapi yang tak bagus, kita kacau EA tu. Faham? Korang dah guna EA tapi korang tekan juga. Apa? Apa punya perangai dah. Dah lah cakap trade guna EA. Tapi korang duduk main tekan-tekan scalping juga. Aku rasa buy ni. Apa pasal robot ni sell? Korang buy. Aduh, janganlah kacau. Korang dah set, letak peruntukan. Ni untuk EA. Contoh $100 ni untuk EA. Kalau habis $100, jangan top up. Sebab ini peruntukan untuk EA ni sebulan. Kalau dia boleh buat duit selama selama sebulan menggunakan $100, pakai dia. Selagi dia buat duit, ambil. Jangan compounding EA. Dosa. Dah cakap ni betul. Jangan compounding EA tu dosa. Sebab dia tak ada perasaan. Alih-alih hilang dia. Okey, dah jom masuk slide. Dah tinggal 20 minit dia ni.
Okey, dalam video ni pendekatan mental, minda manusia, sifat takut dan tamak, keinginan untuk betul. Membina plan. Okey. Ni saya suka ni Saya suka betul bab ni. Korang takut ni siapa kat sini kurang daripada setahun? Setahun Setahun juga? 2 tahun kot. Ambil 2 tahun. Kurang 2 tahun. Kurang daripada 2 tahun experience dalam trading. 2 tahun. Ada? Miki. Masih noob. Okey Miki, mantap Miki. Noob lagi. Tak apa, memang. Semua sekali starting daripada noob. Elvin Gracia. Okey. Satu tips. Jangan nak betul semua. Faham? Jangan, korang akan ada tendensi, yang ini part ni yang saya ni. Kita manusia ada 2 sifat, takut dan tamak. Okey, itu lumrah. Tapi benda ni yang kita boleh ubah. Rasa nak betul semua. Saya ada pengalaman yang paling rasa kata sampai sekarang boleh ingat. Okey. Nak betul semua. Korang bayangkan ni cerita sikit cukup 3 minit. 3 minit lah saya cerita Ini ada pengalaman first deposit dalam satu broker ni. Saya trade layer, price reverse layer. Okey, masa tu deposit 1,000, ada support margin lagi 1,000. So total ada $2,000. Alright. Trade price masa tu trade GU. Price reverse, saya buy. Price turun jatuh, saya buy. Okey, sampai puas. Ada lah dekat 20-30 layer babe. Sebab cikgu waktu tu saya start baru tahu. Tahun pertama tak ada cikgu. Maksudnya belajar daripada e-book dan forum. Tahun kedua, ada rupanya community cikgu. Ada juga cikgu yang mengajar. So cikgu tu mengajar, dia kata confirm GU ni akan naik. Saya pun layer lah. Layer. 5 sen. Sampailah 20-30 layer. Sampai puas. Okay. Dia kata malam naik. Betul babe, naik. Price tu naik. Saya ingat ayat naik tu memang betul-betul subjektif gila babe. Saya tak tahulah. Saya ingat dia naik sampai first entry saya. Daripada 30 let's say 30 entry, 29 biru profit. Disebabkan satu dia rugi dalam puluh dolar. Mula floating negatif dalam $700-800. Okey, tetapi sebab dah layer, last kali tinggal negatif $20-30 sahaja. Tak nak close. Ini confirm ni, aku tidur, dia naik, pergi mencanak, memang aku terus besok boleh withdraw. Okey, disebabkan satu nak betul. Nak betul semua. Satu je. Last satu nak betul. Habis esok pagi subuh bangun, terkebil-kebil. Apa pasal floating merah menyala lagi. Lepas tu market rupanya malam tu ada FOMC. Apa kebangang? tak tahu. So pada pukul 2 tu price reverse terus sampai ke tempat layer yang paling bawah sekali. So rugi floating balik $600, $700, $800. At the end last kali close negatif $1,000. Last trade guna support margin je. Bangang betul. Itulah pengalaman nak betul semua. Disebabkan tak nak close negatif 20 lebih. 20 ke belas dolar je negatif. Tak nak. Nak betul semua. Dia kata baru cantik. Tengok akaun aku semua biru. Disebabkan tu je. Mental besok dia koyak binasa. Aduh ya, menyesal pula sampai sekarang. Accept loss. Baru start Amir. Baru start dah dekat 40 minit. Itu ayat dia bila tidur. Tahun bila ni? Macam aku pernah kena. Start 2012 akhir 2013 e-book forum akhir 2013. So awal 2014 2013 tu. Tu kena. Okey. Itulah kena pengalaman. FOMC lantai Yahudi. Rugi terus. Aduh, nyesal pula. Inilah cerita dia. Disebabkan satu, jangan. Okey, kita ingat tau. Kita nak buat duit, bukan nak betul. Ada tak beza? Kita nak buat duit. Nak buat duit macam ni. Tengok ni ni data kita. Okey. Ni, ada rugi. Biarkan ada rugi, biarkan.
rugi. Minggu lepas kita buat duit tak? Buat duit. Okay, kalau kita masuk minggu lepas $100, $25, $25, $25, kita dapatlah $30 pada minggu lepas. Faham? Okay? Kalau kita masuk $25, $100 lah minggu lepas, kemungkinan besar pada minggu lepas kita dapat $30 profit. Okay? Kita nak buat duit, bukan nak betul dalam trading. Faham tu tu beza dia. Siapa tu Amir? Amir tu sana itu beza dia Beza dia satu, bukan kita nak betul. Dalam trading bukan nak betul. Kita nak buat duit. Okey, nak buat duit macam mana? Accept salah. Terima salah. Faham tu? Serius babe. Lagilah laki. Lelaki dia punya ego memang tak nak kalah. Kau tanya Dungat. Berapa kali? Dah tahu salah, hold. Sampai Christmas. Tanya Badri. dah tahu salah ni. Kita cakap kita entry based on resistance. Price terbang, pergi lagi atas. Oh, dia nak pergi resistance next. Itu biasa kita buat. Okay? Itulah benda-benda yang kacau kita punya emosi. Alright? Ni 3 benda yang perlu. Ada sistem, ada psikologi yang betul, ada pengurusan, ada position size untuk money management. Okay? Ni. Secara umumnya, yang penting adalah disiplin. Korang nak berjaya, disiplin adalah benda yang paling penting. Bila saya baca tentang semua sekali trader-trader seperti Livermore, siapa lagi, Warren Buffett, Soros, ada Soros punya trader-trader ada 2-3 orang, siapa tak nama dia tu. Ada satu benda yang sama, bukan teknik. Okey, bukan teknik masing berbeza. Bukan cara dia hedging ke apa ke, bukan. Satu benda yang sama, iaitu disiplin. Okey? So kalau korang nak sukses, disiplin mesti kena betul-betul power, kena strong betul. Itu benda, boleh tak ajar cara nak berdisiplin? Ada ke kelas disiplin? Ada ke cara? Astaghfirullahaladzim, kelas berdisiplin. Okey. Saya tunjukkan kelas disiplin fail. Macam ni. Korang kalau nak berjaya, ni saya bagi tahulah tips terus Nak berjaya buat ni. Okey. Buat ni. Buat flow ni. Ini je yang saya boleh buat dan korang akan rasa lah buat benda ni. Kalau korang boleh berdisiplin, follow benda ni satu persatu. Apa yang ni saya buat Yang korang buat lah. Teknik korang, sistem korang buat satu persatu. Apa flow dia. Dan boleh ulang-ulang benda tu. Pastikan benda tu buat duit lah. Kalau korang tak boleh benda tu tak buat duit. Contoh yang tak buat duit macam tadi. Yang ni. Ni tak buat duit ni. Minggu kedua. Penat je. Okay. Masuk $100, untung $7. Tak baloi. Penat babe. Okay. Penat tu. Alright. So, walaupun dia buat duit, walaupun dia tak rugi, tapi penat. Tu je. Flow. Buat flow. Dan follow flow. Dia kena MC baru tahu feel dia. Livermore cakap market is always right. Ada jumpa guru disiplin. Kelas disiplin. nak join juga kalau ada. Sebat guna rotan kalau tak ikut SOP. Tiru je, senang. Azan? Saya masjid jauh sikit. Korang waktu mana ni? Dekat mana tu? Charlinda. Johor azan, Johor 4 minit tadi. 1-5 minit, 1-4 minit tadi. Kelang baru azan. Shah Alam. Shah Alam baru masuk Okay. Alright. Tu dia korang kalau nak buat, kalau Zuli dia akan macam ni ada yang compare. Kenapa Zuli punya method ataupun cara dia pembawakan macam besar, kompleks. Korang kalau benda tu kompleks, korang pecahkan kepada satu-satu partikel, satu-satu elemen yang korang boleh digest. Serius. Zuli tu ibarat gudang tau. Ambil satu-satu, formkan, buat bentuk dia.
Macam saya adalah hasil. Dia sebagai satu mentor saya buat satu persatu. Macam mana cara dia sampaikan, kita olah guna kita sendiri. Okay, buatlah sistem kita satu persatu dan kita track record kita punya sistem. Buat tu. Itu dia yang akan improve kita punya disiplin. Okay, minda manusia ada tu dua daripada emosi dan juga analytical, calculator. Ni saya lebih kurang pada sebelah sini. Mesti benda tu sebab background engineer. Saya grad daripada engineering. So that's why apa yang saya buat semua sekali mesti ada SOP dia. Satu persatu. Mesti ada flow chart dia. Saya tak akan buat benda yang out of daripada box tu. So benda tu boring lah. Engineer boring kot. Dia tak ada benda-benda yang nak kena have fun ke, tak ada. Nak kena ada emosi yang wow-wow ke. Profit dia, jackpot. Seronok. Open table. Tak ada. Saya sama sekali buat satu persatu. Flow by flow. Okay? Tu step dia. That's why saya cakap boring. Okay? Minda sebara sedar. Tabiat buruk. Jangan buat tabiat buruk. Apa tabiat buruk? Trading. But apa tabiat buruk? Sepanjang berapa tahun? 5 tahun, 7 tahun trading. But apa yang rasa memang tabiat teruk? Kurang semua sekali. Yang 2 tahun yang baru trading ni, tolong listkan, seorang tulis 2 Tolong tuliskan 2 apa yang korang rasa memang tabiat buruk yang korang rasa perlu improve ataupun perlu buang. Apa tabiat buruk? Tolong listkan 2. Nak 2 je. Apa tabiat yang buruk je? Cakap ini memang tak membantu langsung trading aku ni. Ni memang aku kena buang. Tolong tuliskan. Okay, kita bagi masa 10 saat. Okay, cepat. Layer. Tidur tanpa stop loss. Entry tak ada, tak tahu position. Lot. Gatal tangan Ridwan. Tamak dan tak sabar Amir. Kelam kabut. Mau semua betul. Tamak. Tengok chart. Tak ikut masa. Entry pakai rasa. Tak ikut SOP. Tak jaga MM. Okey, sekejap lagi saya nak olah pasal tak jaga MM. Alright. Tak jaga MM. Tak letak stop loss. Ubah stop loss. Kau hajar ubah stop loss Price mentang-mentang reverse, kejar stop loss kita. Kita alihkan stop loss. Biar tak betul. Tak baca news. Okey, tak baca news. Okey, Shalinda, kalau tu benda buruk yang korang rasa, okey, trade banyak pair. Uli, Eva. Okey, tamak. Okey, banyak tamak. Tak ikut stop loss. Susah nak tutup bila rugi, ingat dah reverse. Ingat boleh reverse. Betul. Harap market ikut analisis kita. Nak TP max. Lebih ni dari 2 bagai buruk. Tak masuk time high volume. Okay Adib, take note kalau tu yang rasanya mengganggu ataupun bad habit kita. Makin negatif, makin layer, overconfident. Trade setiap lekuk, tak ikut SOP. Okay. Ada 2 ataupun ada 3 benda yang saya nampak berulang-ulang. Pertama, korang rasa layer dosa ke? Cepat, korang rasa layer dosa ke? Nak saya ajar tak layer tak berdosa? Layer tak berdosa ke? Okay. Ajar cara layer tak berdosa. Okey, sekejap lagi saya tunjuk. Dia yang cakap layer macam berdosa. Okey, benda salah, nak kena ubah. Tak ikut SOP tu memang keparit dah. Itu memang main, senang cerita kalau Zuli dah guna bahasa judi lah. Okey. Trade makin negatif. Layer makin negatif, layer. Okey. Alright. Asal merah panik. Layer tak berdosa. Berdosa kalau tak boleh kontrol. Layer tak bertempat. Layer guna high risk account sahaja. Adib, high risk account. Ui, banyak benda-benda kurafat korang buat. Okey, apa yang benda yang korang rasa tak nak buat lagi, jangan buat. Alright, saya ada tertarik dengan 2 benda. Pertama adalah pasal layer. Okey, contoh.
Ini adalah ultimate pengurusan money management ataupun position size. Money management besar, so saya scopekan lagi kepada position size. Okay, berapa position size? Contoh, alright? Contoh, untuk setup pada minggu ni, berapa peruntukan korang? Try buat benda ni. Ini adalah ultimate, paling power di alam semesta. Kalau korang berjaya buat ni, InsyaAllah akan berubah semua sekali cara korang punya pengurusan risk. Okey? Ni yang pertama. Ni paling power lah. Saya cakap paling power. Contoh untuk minggu kedua ni, saya rasa macam sway minggu ni. So, kejap. Mana saya punya mouse Okey, kejap. Mouse hilang. Okey. Account balance, ini bermaksud berapa peruntukan minggu ni. Contoh kita letak $50. Okey, minggu ni saya nak trade $50 je. Okey, $50. Alright, $50 satu setup. Contoh kita nak trade Euro USD risk percentage berapa? 100%. Letak sahaja 100%. Ini adalah ultimate, paling tinggi, paling power. Okey. $50 korang deposit dekat satu account, trade dia. Itu sahaja. Okey. Ataupun internal transfer lah. Dekat SM boleh internal transfer. $50. Stop loss. Yang itu yang korang kena tahu. Di mana price tu salah, ataupun korang cakap aku nak layer aku nak layer. Okey, daripada last layer, ni daripada last layer maksudnya ni Contoh. Ni contoh daripada sini entry kan. Korang entry sell kat sini. Okey, last layer. Sampai mana dia boleh bertahan? Sampai mana? Korang nak sampai mana account $50 tu habis? Contoh sampai atas sini atas ni Okey, pergi ke 159 pip. Okey, contoh. Okey, 159 pip. Kalau price reverse sampai 159 pip, aku akan rugi $50. Okey, aku akan rugi total. Alright. Korang letaklah kat sini 159 pip. Okey, tekan calculate. Okey, ini adalah lot size yang korang boleh tekan maksimum. Okey. Kata memang kaki layer ni memang kalau layer ni memang nama dia ada band layer. Okey. So maximum layer di micro lot, kalau di standard account boleh 3 layer je lah. 0.01, 0.01, 0.1 dah habis. Okey, kalau di micro lot korang boleh pecahkan contohnya 0.1. Boleh letak 30. 0.1 30 kali. Okey? Kata memang nak layer, layer lah 0.1, 0.1, 0.1. Setiap level yang korang nampak korang dia reverse korang layer. Korang layer. Okey? Boleh buat. Kalau price reverse maksimum pun korang akan rugi sebanyak $50. Dosa tak? Ini adalah cara yang terbaik untuk kaki layer. Okey? Dapat faham? Contoh tadi dah merah, price reverse dah biru, tinggal 10 USD, kurang dari target, tak nak close. Sekali libas balik, account habis. Okey, faham? Yang tu kena faham. Alright? Tu cara nak kira lot. Cara kira lot mesti kena tahu jarak stop loss. Okey, kita boleh tahu berapa maksimum lot size kita. Itu yang paling penting, mandatory. Okey, dan yang tamak mesti kena ada ni. Exit plan. Okey, tamak. Korang kena buat benda ni. Okey? Ni. Pengurusan. Yang ini saya paling mudah sebab saya buat untuk webinar. Tengok-tengok buat duit. Okey? Manage position. Letak TP, letak stop loss. Tak kisah price nak reverse ke, nak ke TP ke, tak ada masalah. Ikut suka mak bapak dia orang. Yang penting hari Jumaat sebelum tidur saya close position. Kalau dia tak sampai TP dengan stop loss lagi. Itu sahaja saya buat. Okey? Itu cara pengurusan yang pertama lah. Yang cara yang bijak sikit, inilah. Setiap level kita uruskan, nak letak break even ke, nak close partial ke, kita boleh buat satu persatu. Alright? Ini yang korang boleh gunakan macam mana nak mengatasi tamak haluba. Planning. Okey? Nak tahu tak
sistem korang lengkap ataupun tidak apabila ada planning yang menyeluruh. Okay, baik. Tak ada satu pun yang satu situasi, satu senario yang korang akan tanya macam ni. Kalau Cat, contoh kita kena tunjuk harga. Korang selalu suka tengok chart. Contoh. Cat JPY dah sampai ni. Trend line ni. Ni kan ada triangle kan. Dah sampai ni. Aku rasa nak close ke tak? Bila korang tanya benda Allah tu, bermaksud sistem tu tak lengkap lagi. Price dah turun ni, bagus ni. Turun. Ui, tamak. Ui, bagus ni, boleh pergi jauh ni. Sampai dia reject dia daripada trend line ni, triangle ni, korang berfikir. Ini nak close ke tak ah? Bila korang tanya tu, bermaksud SOP belum lengkap, sistem belum menyeluruh. Ada loophole lagi di sistem korang. Bila ada loophole, itulah yang akan mengganggu emosi. Okay? Kalau nak tenang, okay, kat sini aku akan close separuh. Sebab dia reject, close separuh. Sebab apa close separuh? Dah ada dalam SOP. Dalam planning aku, kalau dia reject daripada apa-apa technical level, aku close. Tu contoh. Okay? Mesti kena ada complete. Mesti menyeluruh. Sistem mesti menyeluruh. Alright? Guna EA, close all. Boleh? Banyak kali lelap malam Jumaat. Biasa. Memang malam Jumaat orang ramai terlelap tu kan. Itu benda biasa. Malam Sabtu yang kurang. Sistem lompong. Betul. Alright, faham tu mesti kena ada menyeluruh. Kebanyakan yang mengganggu emosi tadi cakap tamak kan. Mesti ada sistem yang menyeluruh, complete. Okey? Tu tabiat buruk. Alright, apa lagi? Takut dan tamak, ingin betul, tiada pelan dagangan. Pelan dagangan yang tadi saya buat. Satu persatu. Ingat, mesti ada flow chart. Mesti ada apa step yang kita nak buat. Buat itu semua sekali dulu. Okey? Baru masuk berperang dengan market. Kalau selagi tak jumpa benda tu, selagi tak buat benda tu, tak ada result daripada apa yang kita buat tu, jangan gunakan. Okey? Faham? Mesti kena ada. So kita teruskan lagi. Masalah tamak, biasalah. Nak cepat kaya. Tak ikut sistem. Ni korang boleh baca slide. Ketakutan adalah reaksi biasa dalam otak. Biasalah takut. Price reverse takut ataupun nak start entry dah takut. Mula-mula. Korang pernah tak ada pengalaman ni? Macam ni. Waktu korang guna lot biasa, lot kecil, lot ikut buku kan. Market pergi padu babe. Contoh ikut buku kita kena entry tadi 0.03. Okay, standard lot ataupun 3 untuk micro account. Kita entry 0.03. Masuk 0.03, market dengar kata 10 kali masuk dengar kata. Ui, ini mantap ni teknik aku ni. Entry lah daripada 0.3 tukar pada 3 lot. Okay. Tukar mula takut-takut. Lepas tu ketamakan halober dungat semua datang. Halober. Terus habis. Disiplin habis sama sekali. Mental koyak habis. Confirm. Alright. Nanti boleh tak bagi slide ni? Boleh. Slide ni kejap saya bagi dekat ni Korang jangan keluar dulu. Saya bagi dekat sinilah. Sebab kalau dalam grup Telegram ada. Tapi saya bagi juga Zuli bagi kat sini kan. Saya bagi juga apa tadi tajuk? Trading Psychology. Please upload one file at a time. Satu file dia ni. Sekejap. Mana dia pergi?
Oh, handout boleh bagi satu je. Apa saya tak kasih lah. Korang ambil dekat dalam grup lah. Dalam grup Telegram Dah masuk belum ah? Grup Telegram. Ada ada sampel sistem contoh kat website tak? Tak ada. Jawapannya tak ada, Fazli. Boleh tuan bagi link Telegram. Saya tiada dalam grup. Siapa yang belum grup Telegram? Tak ada. Siapa yang belum masuk grup Telegram, pergi dekat nanti pergi kat Facebook saya. Facebook saya ni Muhammad Helmi Izani. Saya akan sharekan link kat situ. Saya sudah ada Facebook. Okey, Miki. Saya akan sharekan link Telegram kat dalam tu. So, saya akan post lagi sekali slide dalam tu. Nanti boleh tengok boleh go through slide ni. Yang penting tadi Fazli ada tanya pasal sistem. Sistem tak ada. Okey, dalam website rasanya tak ada yang buat flow macam ni. Satu persatu. Yang penting kita kena buat flow. Okey, tapi sebelum buat flow ada objektif dia. Nanti itu ada part detail sikit. Okey, itu adalah step untuk berdagang. Flow untuk kita masuk market macam mana, untuk keluar market macam mana, position size macam mana, tu dia. Alright, ada apa-apa soalan lagi? Besoklah saya akan buatkan dulu trade idea sebab minggu ni saya bagi dia trade idea. Korang nak masuk. Nanti esok saya bagi. Okey? Esok baru bagi dan tengok sebab minggu ni kalau ikutkan daripada performance rabak bib. Tak cantik. Tapi kita buat yang ni last sekali. Kita buat yang ni last. Sebelum kita keluar, sebelum kita habis, kita buat yang ni. Apa currency yang kita nak buy dan nak sell pada minggu ni? Last kita ada sebelum habis kita punya waktu. Dah habis dah. Kita curi Zuli punya waktu pun belum start lagi. So ada banyak masa free. Banyak masa free Okay. Alright. Jom kita tengok pada minggu ni apa yang kita nak buy, apa yang kita nak sell. Alright. Untuk monthly punya AUD, New Zealand, JPY, GBP. AUD, New Zealand, JPY dan juga GBP. Alright. Untuk yang sell USD, Kanada, Euro, CHF. USD, Kanada, Euro dan juga CHF. Bagi di mana? Dekat dalam Facebook. Sekejap lagi saya post. Ni belum habis webinar. Sekejap lagi lepas habis webinar saya bagi Weekly. Kejap saya tengok Telegram. Ada Dungat bagi. Mana weekly? Okay, weekly dia AUD, New Zealand GBP CAD, New Zealand GBP dan juga ya Allah CAD. Okay. Yang satu lagi USD, Euro, JPY, CHF. USD, Euro, JPY dan juga CHF. Okay. So mana yang kita nampak selari, sehati dan sejiwa? Kita tengok sama tak? Weekly. Salah. Kejap. Apa yang aku tengok ni? Weekly. Terbalik. Euro. Allah. Euro. Apa tadi? CHF, GBP, New Zealand. CHF, GBP, New Zealand. Okay, yang ini USD. Apa lagi? Kanada.
AUD JPY. AUD JPY. Betul tak? Betul tak? Weekly. Weekly weekly kat mana yang ni? Korang tengok ni pada hari Ahad. Korang tengok yang ini pada hari Ahad. Mid duration kotak kuning tu apa? Kotak kuning mana? Ni ni bat. Berapa contohnya cat JPY kita hold position berapa lama? Tapi sebab ini adalah average 2-3 hari, so saya tak tuliskan lah. Sebab sistem ni 2-3 hari je position dia. Paling lama 2-3 hari. Sebab short intraday. Intraday punya trading. Okay. But CHF dan GBP salah posisi. CHF dengan GBP. CHF sebelah sini ke? Betul lah weekly. Monthly AUD New Zealand GBP CAD. AUD New Zealand GBP CAD. Sell USD Euro JPY CHF. USD Euro JPY. Okay. So apa benda yang sama? New Zealand sahaja dengan GBP So kita buang tu semua color. Okay, yang ini kita nampak New Zealand saja. New Zealand GBP untuk minggu ni yang nak sell JPY. JPY USD. Dah. JPY dengan USD. Tapi permulaan minggu ni dah start dengan USD dengan JPY kukuh. Alright. Ni kalau ikutkan daripada minggu ni, apa yang kita nak buy? New Zealand dan juga GBP. Okay. Yang nak sell USD dan juga JPY. Ni ingat ni week minggu 2 Mei. Okay, ni minggu kedua untuk Mei. So ada apa soalan? Nanti untuk buy dan yang untuk kita sell. Apa dugat? Korang tengok mana? Ni Telegram. Sekejap. Tunjukkan. Syat tunjukkan Telegram pun rosak. Telegram hang. Telegram. Okey, dungat. Mana? Ada ke? Tak boleh masuk. Okey, kejap sampai pukul berapa kita nak? Alright. Ni yang dibagi ni. Ni kita kena tengok monthly AUD New Zealand GBP CAD. Dan juga weekly Euro CHF GBP New Zealand. Okey? USD CAD AUD JPY. Sama kan? Macam kita buat tadi. Euro GBP CHF New Zealand. Euro GBP CHF New Zealand. JPY AUD CAD USD. JPY USD CAD AUD. Betul? Kan? So inilah yang kita nampak, apa yang kita nak buy, apa yang kita nak sell. Dah SS. Tu dia. Ni boleh so inilah minggu ni untuk apa yang kita nak buy, apa yang kita nak sell. Alright. So senang je, follow je flow. Esok saya akan sharekan apa trade idea. Boleh Nanti saya akan sharekan link group semua. Okey, dah lah. Zuli punya webinar dia dah suruh masuk belum? Zuli punya webinar. Okey, dah Boleh, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa, salam sejahtera semua.
Dan kita akan berjumpa lagi esok. Nanti saya akan sharekan link kat Facebook. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye. Thank you, Bat, Amir, Fazli, Amir, Hakim, Badiuzaman, Akbar Ali. Slide nanti saya akan sharekan dalam grup Telegram. Masuk dalam, tekan link dulu Amir. Dekat Facebook. Lepas tu masuk dalam grup Telegram. Lupa. Sebelum masuk grup Telegram, kena say apa-apa dulu. Sebab grup tu ada robot jaga. Robot tu kau hajar. Dia suka kick orang. Okay, Uli Eva. Chung Jinfei, terima kasih. Thank you. Bye-bye.